Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Reza, Global Ihsan, YDP-nya dan semua warga kerjanya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, Jumaat 21 hari bulan 2 25, bersamaan dengan 22 Syaban 1446, insya-Allah kita akan teruskan bicara kita dalam kitab Rukun Iman. Rukun Iman, iaitulah perkara-perkara yang kita wajib mempelajari dan mengimaninya sebagai rukun yang melengkapkan syarat sebagai seorang itu orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan rukun iman yang 6 dan melaksanakan rukun Islam yang 5, tuntutannya wajib dilaksanakan. Jadi para jemaah sekalian, rukun kita pada kali ini rukun yang kelima, beriman dengan hari akhirat. Tajuk dia beriman dengan adanya hari akhirat. Jadi alhamdulillah dalam siri-siri yang lepas kita sudah bincang tentang makna hari akhirat dan al-qiyamah, makna hari kiamat itu apa dia maksud dia. Hari kiamat itu apa maksud dia. Sambungan kita pada kali ini di muka surat 122. Muka tengok buku kita ni. Muka surat 122. 122. Apa dia tajuk dia? Iaitu kita beriman dengan hari akhirat secara umumnya dan juga secara terperinci. Dalam sedi yang lepas kita pergi kepada kubur dan fitnahnya. Kemudian perkara yang kedua, azab kubur dan nikmatnya. Sambungan kita pada kali ini azab tiupan sengkakala. Tiupan sengkakala. Muka surat 122. Tiupan sengkakala, muka surat 122. Sangkakala dia panggil nafkhah. Nafkhah. Bahasa Melayu kata sangkakala. Mari mana bahasa sangkakala, wallahu alam, kita sedar-sedar, kita tahu dalam kitab akidah kata sangkakala iaitu tiupan yang ditiup oleh malaikat Israfil dengan alat yang Allah Taala beri kepada dia. Tengok dalam kitab. Sangkakala iaitu tertuang. Tertuang itu macam serunai. Serunai besar, serunai besar. Dia panggil tertuang. Tertuang. Daripada tanduk. Kalau kita nak ambil hak bahasa Malaysia, yang atas dunia ni serunai dari tanduk. Tapi kalau kita hak Israfil punya, mesti akan timbul banyak soalan. Tanduk apa? Israfil ni besar. Serunai dia kena besar juga. Takkan nak buat tanduk daripada kambing gurung, daripada rusa. Jadi kita kata wallahu alam, apakah bahan tertuang ataupun serunai itu? Wallahu alam. Itu jawapan yang paling tepat. Selagi Nabi tak sebut, tak usahlah kita pandai-pandai duk cari, duk sebut. Nanti kita terkandas dalam kesesatan maklumat yang entah di mana kita dapat. Wallahu alam, itu bahaya. Sebab itu ana menasihatkan al-umur al-ghaibiyat, perkara-perkara gaib yang dibuat, yang disebut, kita kena melalui lorong yang jelas, autentik, iaitu melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandai-pandai reka-reka sendiri, tidak. Ini dipanggil berbahaya cara tu. Baik. Tertuang daripada tanduk yang ditiup oleh Israfil.
Kita dah bincang dulu tentang nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil. Itu nama-nama yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Dalam hadis tentang solat malam dan sebagainya. Makanya nama dia jelas. Yang tak jelasnya Israel. Walaupun masyhur dalam nasyid, bila Israel datang memanggil, tapi tidak jelas dari sudut sandaran. Jadi sekarang ni kita nak ambil yang jelas-jelas, insya-Allah. Uh, Tiupan yang pertama akan mematikan semua makhluk. Dia nafkah kita ni ada dua, yang masyhur ada dua. Walaupun ada setengah riwayat kata ada tiga. Satu nafkah faza', terkejut. Satu lagi tambahan. Tapi yang masyhurnya dua je. Satu tiupan yang pertama mati, tiupan yang kedua bangkit. Jadi tiupan yang pertama akan mematikan semua makhluk kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditiup tiupan kedua, maka dibangkitkan semua makhluk yang wujud semenjak Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sehingga berlakunya kiamat. Maknanya manusia yang ada di zaman bermula daripada tok kita Adam, kemudian marilah generasi sampai ke hari kiamat, semuanya bila ditiup, yang masih hidup mati, yang sudah mati tiupan kali yang kedua bangkit. Itu maksud dia nafkhatain. Dua kali tiup. Dua kali tiup. Dua kali tiup ni kita kena tengoklah apa dua kali tiup. Tiupan yang pertama mematikan, tiupan yang kedua hidup balik. Firmanullah Ta'ala dalam surah Al-Zumar ayat 68, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala. Israfil akan tiup. Lah ni pun Israfil sudah bersedia. Lah ni. Lama kita hidup ni, Israfil sudah memegang dia punya serunai. Yang hidup sedap hati sangat. Sekali dia pek, habis mati semua. Maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Atas bumi mati, di langit mati. Syaitan yang bersumpah minta Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai ke neraka, tak mau mati pun, mati juga. Tidak ada makhluk yang tak mati. Makhluk yang bernyawa. Kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, terkemudian matinya, dia tak mati lagi masa tu. Tapi di antaranya Israfil. Kalau dia tiup, dia mati. Jadi wallahu alam, itu di antara beberapa makhluk yang Allah Ta'ala kecualikan. Tapi iblis tak. Allah Ta'ala sebut ila yaum yub'atsun, boleh hidup sampai ke hari kiamat je. Lepas pada tu kena mati juga. Walaupun dia tak mau mati, kena mati. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Jadi tunggu kesudahan masing-masing. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Muslim, "Tsumma yunfakhu fis sur fala yasma'hu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan. Tsumma la yabqa ahadun illa sa'iqa." Kemudian ditiupkan sangkakala. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali mengangkat leher untuk mendengarnya. Jadi bila bunyi, tu semua tengok belakang mati. Kemudian tidak tinggal seorang pun kecuali semuanya mati. Tsumma yunzilullahu mataran ka'annahu til. Selepas itu Allah menurunkan hujan renyai-renyai. Til itu mana hujan renyai-renyai.
fatambutu minhu ajsadun nas, yang menumbuhkan jasad manusia. Jasad manusia yang sudah hancur, tulang-tulang yang sudah reput, bercantum balik, kembali jadi manusia. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Apabila ditiup sangkakala kali kedua, maka mereka semua bangkit menunggu kesudahan masing-masing, sama ada ke syurga atau ke neraka. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, ya Allah jadikan kami semua orang yang layak ke syurga, bangun dalam keadaan aman, tenang dan tidak ada takut. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini rawahu Muslim. Cuma timbul sedikit persoalan, berapa lama di antara dua nafkah? Dengar ni hadis. Kalau tak ada dalam buku, tuan-tuan kena tanda lah. Sebab tu kita kata belajar ilmu ni kena ada catatan, kena ada pen, ada kertas. Sekarang ni senang lah, ada note ni. Alat-alat gadget kita ni boleh tulis kan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un. Tempoh jarak antara dua tiupan sengkakala itu 40. Orang tanya, Abu Hurairah, arba'una yauman, 40 hari ke? Abu Hurairah kata, abai itu aku tak boleh ulas. 40 bulan, abai itu tak mau ulas. 40 tahun, abai itu tak tahu. Yang penting Nabi sebut 40. Jadi Nabi sebut 40. Jadi Abu Hurairah tak nak jawab. Dia tak nak jawab. Boleh jadi dia ada jawapan tapi dia tak nak bagi tahu lagi pada masa tu. Dia kata tunggu dulu next kita punya kuliah, wallahu alam. Imma likauni lam yakun ya'lam, ataupun memang dia tak tahu. Dia dengar Nabi sebut 40, dia pun tak tanya 40 hari ke 40 hari, 40 tahun. Macam kita ini lah, suka tanya-tanya. Nabi harap mungkin dia tak tanya. Ataupun wallahu alam. Jadi kerana tengok dalam syarah-syarah hadis kata wallahu alam. Kenapa Abu Hurairah jawab bila orang tanya 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, dia kata abai itu, abai itu, abai itu. Aku tak nak komen. Aku tak nak respon. Tak mungkin kita mengatakan Abu Hurairah nak sembunyikan ilmu. Dia ni orang penyebar ilmu. Tak munasabah dia nak sembunyikan ilmu kan. Tetapi kenapa kita kata itulah yang terbaik, wallahu alam, tu seduk korek lah. Yang pentingnya kita nak selamatkan diri kita. Kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan tenang, insya-Allah kita akan selamat. Kemudian tadi hadis tadi juga lebih kurang. Summa yunzilullahu minas sama' ma'an. Kemudian bila mati semua, Allah Ta'ala turunkan hujan dari langit. Fayambutuna kama yambutul baql. Tumbuh daging manusia yang sudah hancur dulu, tulang-tulang yang sudah reput, kembali semula pulih balik. Sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Sayuran kan cepat tumbuh. Cepat dia naik. Laisa minal insan, dengar ni tuan-tuan, laisa minal insani syai'un illa yabla. Dalam tubuh kita ni hancur semua, tulang ke, belulang ke, apa benda ke, hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu je chip tulang yang kecil, dia panggil ajbuz zanab. Duduk ekor tulang sulbi, ujung tu. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, maka dari tulang itulah akan dipasang semula pada hari kiamat. Jadi kita dipasang dari itu. Mungkin kita boleh minta dengan presiden kita, Dr. Azmi. Kalau dia ambil, dia kan selalu pakar bedah bagai ortopedik tulang ni, dia boleh tengok ajbuz zanab tu macam mana dia punya bentuk. Dia boleh kongsikan gambar, tak apa dah. Jangan ambil tulang betul. Dia panggil ajbuz zanab. Ini hadis ni dalam Bukhari. Yang pentingnya 40.
Beza antara dua tiupan tu 40. Allahu Akbar. Maka kita, kecuali, ada satu lagi, kecuali illa syuhada, orang yang mati syahid, dan beberapa kumpulan yang Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada mereka, maka mereka ini tidak hancur. Mereka tak hancur dia punya apa ni, tubuh, jasad tak hancur. Sekarang ni banyak kita jumpa kubur-kubur yang bila dibongkar balik, jasad dia tak hancur. Allah SWT Maha Kaya. Bila tubuh tak hancur, kain kafan juga tak hancur. Kalau hancur kain kafan, jadi terdahlah aurat dia. Jadi kain kapan dia tu pun juga mendapat kemuliaan. Sebab apa? Sebab dia duduk di tubuh orang yang mulia. Allahu Akbar. Allah, kita tak payahlah minta pelik-pelik. Ya Allah, jadikan tubuh aku ni tak hancur. Tak payah. Yang kita mintanya, Allah Ta'ala jadikan kita ni mati dengan beriman. Mati dengan husnul khatimah. Layak ke syurga. Mendapat syafaat Nabi. Itu yang kita minta. Kadang-kadang manusia ni, gini ya. Kita nak jadi wali juga supaya mayat kita tak hancur, tubuh kita. Jangan duk minta lah hak pelik-pelik tu. Kita minta hak ori. Kita minta yang asas. Apa dia asas? Mati dalam berkeadaan beriman. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, siapa dia mati dalam keadaan dia mengucap dua kalimah syahadah, dalam berucap la ilaha illallah, maka orang itu mati, orang itu masuk dalam syurga. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Baik. Itu dia panggil. Cuma dalam sudut perbahasan ulama, tanda ni para pelajar. Wa qad zakara Ibnu Hajar fil Fathi, Imam Ibnu Hajar telah menukilkan dalam kitabnya Fathul Bari riwayat dhaifah yang menetapkan bahawa 40 tahun. Wa ba'duha arba'ina Jum'ah, 40 Jumaat, 40 bulan, 40 minggu. Ini menunjukkan bahawa tidak sah dari sudut nak tahdid, nak tetapkan berapa tahun jarak di antara tiupan yang pertama dengan yang kedua. Wa qad malan Nawawi, tapi Imam Nawawi lebih cenderung dalam pandangan dia ke juga Baghawi, Tabari, Qurtubi, Syaukani dan lain 40 tahun. Wallahu a'lam. Kita kata pendapat yang kita senang hidup 40 hari, 40 tahun, wallahu a'lam. Sebagaimana Abu Hurairah tak nak cakap. Kalau cakap pun tak ada faedah juga. Yang pentingnya Yang pentingnya kita ada persiapan. Itu yang penting sekali. Maka dua tiupan tu dipanggil nafkhatul ula, tu sama nafkhatus sa'. Yakni tiupan mati. Semua mati belaka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar tadi, yang kita baca ayat tadi, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Itu dia panggil mati. Bagi dengannya tiupan, semuanya mati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innan nas yas'aqun, semua manusia akan mati. Fa akun awwalu man yafiq. Aku orang pertama yang sedar. Orang yang pertama sedar. Alhamdulillah. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi, bilakah tiupan itu? Dengar ni para jemaah. Bilakah tiupan serunai sengkala? Jawabnya setelah berlakunya 10 tanda-tanda kiamat yang besar yang telah kita baca dalam CD-CD yang lepas. Ingat molek lah. Kalau selagi tak ada tanda tu tak muncul, tuan-tuan dan puan jangan duduk mikir lah, tak kiamat lagi. Lama lagi. Buatlah ibadat banyak-banyak. Tak kiamat lagi. Dan tempoh dia tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu waktu nak berlaku kiamat tu, waktu manusia masih lagi pergi mari. Pergi pasar lagi. Ada yang pergi berjabat. Ada macam-macam ada. Yang penting bukan kata bila berlaku tu orang pun tak ada dah. Tak.
Huru-hara. Tapi orang buat kerja. Dalam hadis, tengok dalam hadis ni kata, uh, dalam Tabari dia sebut hadis, An Abdullah bin Umar, hmm, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la yanfukhanna fi sur, ketika Israfil meniup serunai dia, wan nasu fi turuqihim wa aswaqihim wa majalisihim. Allahu akbar. Jadi manusia sedang berjalan, ada buat kerja, ada berjabat, ada duduk di tempat apa? Ada yang di pasar sedang tawar menawar nak beli kain. Oh, nak beli kain. Tak tahu lah beli kain kat mana tu. Beli di Kota Baru ke beli di Ho Chi Minh ke tak? Ah, beli kain dia. Hatta yanfukha fis sur. Ha. Tiba-tiba dengar serunai mati situ ya. Sebab itulah kita. Tapi sekarang ni pergilah beli dulu. Tambah lagi. Ya'juj belum keluar. Apa ni? Dajjal belum ada lagi. Belum muncul lagi. Boleh lagi beli-beli tu. Dia kata ni. Ada orang yang keluar daripada rumah tak sempat balik. Mati tengah jalan. Ada orang perah susu unta dia. Nak minum tak sempat minum. Mati. Yang pentingnya. Nafkah itu terjadi dalam suasana manusia sedang sibuk dengan dunia dia. Sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan dunia dia. Kemudian bila terjadinya sedemikian, maka kiamatlah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah kepada kami kesudahan yang baik. Dia panggil husnul khatimah. Sebab walaupun kiamat besar belum muncul, tapi kiamat individu dekat. Apabila seorang itu mati, maka jadilah kiamat. Dia panggil kiamat individu. Kiamat apa? Kiamat individu. Bila mati, kiamat individu. Lagi tak mati, kiamat hak umum, hak Israfil itu kiamat umum. Tamatlah kita satu poin. Mari kita pindah kepada poin yang kedua pula. Tengok kitab. Kalau nak dengar hak cerita panjang, ada ya dalam kitab akidah tu lebih panjang. Contohnya dalam kitab Syarah Tahawi, syarah kepada kitab Perisai bagi sekalian mukallaf yang ada syarah dulu, ada ya dalam YouTube, boleh tengok. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada perbincangan yang keempat, al-ba'su wan nusyur. Dibangkitkan semula dan tersebarnya manusia di atas dunia ini. Dibangkit semula dan tersebar manusia di atas dunia ini. Tengok kita. Muka surat 123. Muka surat 123. Iaitu Allah SWT menghidupkan orang-orang yang telah mati ketika ditiupkan sangkakala kali yang kedua. Tadi kita dah bincangkan. Di antara dua tu 40. Wallahualam 40. Maka bangkitlah semua manusia menemui Tuhan sekalian alam. Manusia akan bangkit menemui Allah SWT. Berdepanlah kita dengan Allah, bertemulah kita dengan Allah. Allah SWT telah mengizinkan Israfil meniup sangkakala dan semua ruh kembali kepada jasad masing-masing. Ketika itu bangkitlah manusia dari kubur mereka. Yang duduk dalam kubur bangkit, yang duduk dalam perut ikan semuanya. Yang pentingnya kembali semula lah manusia. Tak kira lah dia duduk mana pun. Dalam kubur ke, dalam perut ikan ke, dalam apa je. Ni, tak masuk kubur ni. Ni hot geng bakar ni. Masuk dalam ada debu-debu yang sudah dibakar, yang ditabung ke, yang pentingnya semua manusia akan kembali semula. Ditarkib, dipasang balik daripada ajbuz zanab, ekor tulang sulbi tadi. Bila kita tengok ekor tulang sulbi ni, para jemaah sekalian, kalau zaman kita ni, kita tengok ke chip lah, chip komputer, ke chip apa ni, semuanya kecil-kecil belakang tu.
kecil je dia punya alat. Tetapi apa? Tetapi dia punya kuasa dia besar. Dia punya power dia kuat. Jadi kita boleh belajarlah chip yang ada ni sebagai salah satu daripada tanda kiamat. Allah Ta'ala nak bangkitkan semula manusia ni, dipasang balik kepada tulang sulbi tadi. Allahu a'lam. Baiklah. Jadi bila Israfil tiup sangkakala kali yang kedua, kembalilah semua roh kepada jasad masing-masing. Ketika itu bangkitlah manusia dari kubur mereka dengan cepat berjalan menuju ke mauqif. Yang ada kitab tu dia Qu'ara, mauqif. Apa dia mauqif? Tempat berhimpun untuk perhitungan. Tempat berhimpun untuk perhitungan. Dalam keadaan berkaki ayam, tidak berkasut. Telanjang bulat, tidak berpakaian. Ya Allah, tidak berkhatan, tidak bersunat bagi para kaum lelaki. Tidak ada apa pun bersama mereka. Kata orang selai pinggan, tak ada selai pinggan dah. Keluar terkanting dengan apa yang ada macam kita dilahirkan oleh perut mak, tak ada apa. Allahu Akbar. Jadi ini manusia balik semula. Dalam tengok kata ayat Quran sebagai dalil sudah ada. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Manusia ni akan dibangkit dalam keadaan tak berpakaian, urah, tak berpakaian, hufah, tak ada selipar, tak ada kasut, ghurlan, laki-laki semuanya kembali semula tak berkhitan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang pemalu, ummul mukminin yang mantap imannya, bila dengar hadis ni dia tutup muka. Malu ya Rasulullah. Kita berdengar begitu rasa malu dah. Kecuali orang-orang yang sudah hilang sifat malu, duduk telanjang di tengah padang, di tengah bandar. Dia duduk berjemur kat tepi pantai tu, saya kira tu. Waktu tu habis dah. Allahu Akbar. Al-haya'u minal iman. Mereka tak ada iman, malu apa? Jadi ketika itu Nabi kata, ya Aisyah, al-amru asyaddu min hadha. Ya Aisyah, al-amru asyaddu min hadha. Mu jangan duk fikir nak malu. Keadaan masa tu sangat dahsyat. Tak ada siapa nak tengok siapa. Orang tak mikir nak tengok mu aku. Yang dia fikir nak selamatkan diri je. Jadi itulah yang pertama pakai pakaian Nabi lah sallallahu alaihi wasallam, orang paling mulia. Nabi sebut kepada Nabi Ibrahim, dan mestilah orang-orang yang hebat-hebat mereka akan berpakaian balik. Cuma di peringkat awal tu, wallahu alam macam mana, kita pun tak sedut fikir panjang. Yang pentingnya kita akan pergi ke mauqif. Mauqif maknanya tempat perhimpunan. Begitu panjang masa mereka berada di mauqif. Berapa lama? Wallahu alam. Panjang. Ada 1000 tahun berjalan saja nak pergi cari siapa yang akan menyelesaikan masalah. Nabi mana yang boleh beri syafaat kepada kita? Allahu Akbar. Berjalan, berlarak kita. Nanti kita masuk dalam bab syafaat nanti. Kita akan tengok siapa yang akan beri syafaat kepada kita. Dan kita akan usaha seboleh mungkin, sebaik mungkin untuk mencari amalan-amalan yang melayakkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibus syafaatil uzma, pemegang kuasa syafaat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Panjang masa. Sebab itulah dalam kadang-kadang dia sebut tak bercakap, kadang-kadang sebut bercakap, kadang-kadang kan banyak dalam ayat Quran sebut. Jadi ulama kata masa tu telah panjang, ada waktu tak boleh cakap.
Ada waktu mulut ditampal, tangannya bercakap. Nakhtimu ala afwahim. Ada waktu boleh bercakap. Jadi masa itu panjang. Pada waktu itu matahari sangat hampir dengan mereka. Allahu Akbar. Yang menyebabkan kepanasan yang amat sangat. Dalam hadis menyebut tentang qadra mil. Qadra mil. Matahari dengan kepala kita ni qadra mil. Mil tu ada dua pandangan. Satu kata mil dengan makna satu batu. Makna sekilometer lebih. Jauh tu. Ada ulama kata lah, mil sekadar sebatang celok mata. Celok mata. Panjang mana dia punya batang celok. Kita ni muslimak tahu dah. Lebih kurang gitu ya. Maknanya matahari atas kepala kita lebih kurang itu ya. Allahu Akbar. Matahari yang tak berapa juta kilometer sekarang. Kalau tengah hari yang panas tu tak tahan dah kita. Kaifa bil syamsi ala ru'usina. Bagaimana kalau matahari terpacak di atas kepala kita? Allahu Akbar. Ha? Maka para jemaah sekalian, bila sebut tentang ini, jangan lupa senarai pendek yang Nabi SAW senaraikan. Apa dia? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. 7 golongan yang layak untuk mendapat bayangan pada hari kiamat. Tanda. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, insya-Allah mereka layak untuk mendapat. Tapi kalau pemimpin tak adil, saya tak nak sebutlah contoh-contoh, takut tuan-tuan salah faham. Kita bercakap negara lain, dia pergi tunjuk negara kita kan. Tak boleh. Kita tak nak ke apa ni, ketidakharmonian, tak mau. Tak apalah. Yang kedua, pemuda-pemuda, anak-anak muda yang membesar dalam keadaan apa dia? Beribadat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kita dalam kita bersahabat ini, kita boleh musafir bersama, makan bersama, berdakwah bersama, buat kerja-kerja kebaikan bersama. Kita kena letak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kepentingan lain. Jangan buat benda-benda kepentingan lain, jangan sekali-kali. Ini penting. Kemudian laki-laki yang digoda oleh wanita, tapi dia tak tergoda kerana takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang bangun malam menangis seorang diri kerana takut kepada Allah. Orang yang bersedekah senyap-senyap, tangan kiri tak tahu tangan kanan dah holor. Ini di antara 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan. Allahu Akbar. Agak-agaknya tuan-tuan, kita ni macam mana? Nak jadi pemimpin, tak jadi dah. Pemimpin rumah ada. Boleh masih lagi ada. Membesar dalam keadaan beribadat. Kalau zaman muda kita dulu, boleh, alhamdulillah, kita kata, kalau dah terlepaslah. Pernah tak kita digoda oleh penggoda? Takkan sama ada wanita digoda oleh laki-laki atau laki-laki digoda oleh wanita, tapi kita tak buat kerana takut Allah Ta'ala? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, insya-Allah kita terus yang keempat, sedekah senyap-senyap. Berkasih sayangkan Allah. Apa lagi? Sedekah senyap. Bangun waktu malam, berzikir, bermunajat, tanpa rekod, menangis mata-mata kerana Allah, masih boleh. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita masih lagi ada ruang yang banyak untuk duduk di bawah bayangan. Tengok ni. Allahu Akbar, matahari hampir dengan mereka yang menyebabkan kepanasan yang amat sangat. Mereka pula dibasahi dengan peluh kerana terlalu susah keadaannya. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, pinggang, dada, bahu, ada yang tenggelam dalam peluh. Allahu Akbar, tenggelam dalam peluh. Semuanya mengikut kadar amalan masing-masing. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita layak duduk di bawah bayangan yang tidak berpeluh. Kebangkitan semula selepas mati adalah suatu perkara yang sabit. Sebagaimana telah dijelaskan oleh syarak, realiti keadaan dan hal pemikirannya sudah jelas. Sekarang kita mencari dalil daripada Al-Quran dan Sunnah tentang kebangkitan semula. Tentang kebangkitan semula.
Penjelasan daripada syarak, mana daripada Quran dan daripada hadis, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan nas-nas yang sahih daripada hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, Qul bala wa rabbi latub'asun. Qul bala wa rabbi latub'asun. Katakanlah, bahkan demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan. Ini sumpah Allah Ta'ala. Tuhan kata, demi kemuliaan Tuhan, kamu semua akan dibangkitkan semula. Surah At-Taghabun ayat 7. Firman Allah Ta'ala, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulang balik kewujudannya itu. Senang. Kok mu tak ada dulu aku boleh buat. Kalau dah ada, senanglah nak ulang balik, cetak semula, reprintnya kata orang, reprint. Mudah ya. Nah, apa payahnya? Surah Al-Anbiya ayat 104. Sabda Nabi SAW yang kita dah baca tadi, apabila malaikat Israfil meniup serunai, maka summa yunfakhu fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Bila malaikat Israfil tiup kali yang kedua, semuanya bangkit, semuanya bangun semula. Hadis riwayat Muslim. Dalam Quran Allah Taala cerita keangkuhan puak-puak kafir. Dia mari attack Nabi SAW. Dia mari nak tanya Nabi, betul ke muni hidup balik? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kafir ni, dia mari, dia bawa tulang. Tulang repuk kat tangan dia, pegang tulang. Tulang dah repuk. Dia mari, dia koyak dia, apa ni, dia patah hancurkan. Lepas tu dia cabut. Fish. Nah, tak apa dia nak hidup balik ni. Tulang dah tak ada dah. Hai. Punya haru punya cakap. Dah. Apa jadi? Allah suruh Nabi jawab. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Maksudnya katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Allah, Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Dan Allah Maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Surah Yasin ayat 78-79. Banyak lagi. Oh, kalau kita nak kumpul dalil-dalil sampai cerah tak habis ni. Tapi cukuplah. 1-2 dalil untuk melengkapkan maklumat kita tentang hari kiamat. Untuk melengkapkan maklumat kita tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Kita kata alhamdulillah. Kemudian dibentangkan beberapa peristiwa yang telah lalu dalam surah Al-Baqarah saja. Banyak. Kita cuma malam ni kita fokuskan kepada satu surah ya. Nama dia surah Al-Baqarah. Tuan-tuan yang ada Quran buka. Ana suka kuliah, kita baca, kita tengok Quran. Buka. Ada 5 tempat Allah SWT cerita kepada kita tentang makhluk yang dimatikan hidup semula pada masa itu juga. Atau sekira mukjizat Nabi Isa. Satu lagi. Ni. Dalam surah Baqarah saja ada 5 tempat tanda, tuan-tuan. Yang pertama, ayat 56. Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada hambanya peristiwa menghidupkan semula orang yang mati semasa di dunia. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat 5 contoh sebut. Yang pertama, kaum Nabi Musa AS, Allah menghidupkan mereka selepas mematikannya, atau ada riwayat kata pengsan. Dia tak mati penuh, dia pengsan akibat dari sambaran petir. Ini ayat 56. Tengok ayat.
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ayat 55. Ketika kamu kata, wahai Musa, kami tak akan beriman kepada kamu sehingga kami tengok Tuhan jahrah. Nak tengok Tuhan hidup-hidup depan kita. Biar Tuhan mari hidup di sini. Aku nak tengok. Bila dia cabar Nabi Musa demikian, fa akhadhatkumus sa'iqatu, maka datang peti tom. Berguling habis puak dia. Ada riwayat kata mati. Ada kata pengsan. Wallahu alam wa antum tanzurun. Sedangkan orang beriman boleh tengok puak dia. Tu berguling mati habis. Berguling mati ni bahasa Kelantan maknanya bergelempangan. Tulis. Bergelempangan habis puak dia. Mari ayat 56 Allah kata apa? Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan semula, hidupkan balik kamu lepas pada kamu mati. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ini satu contoh. Contoh yang kedua, ayat 73, tanda baca. Ayat 73. Dan orang yang dibunuh oleh Bani Israel dihidupkan semula untuk memberitahu siapa pembunuhnya dengan dengan hentak lembu. Ini jadi cerita Baqarah ni. Cerita Baqarah ni ambil daripada cerita lembu ni lah. Ayat 73. Panjanglah ayat ni. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Ta'ala suruh kamu sembelih lembu. Akhir sekali. Wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kamu bunuh orang, kamu sembunyikan, tapi Allah Ta'ala keluarkan maklumat siapa pembunuh. Jadi bila mereka dapat sembelih lembu, Bani Israel dapat sembelih lembu, Allah perintah faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ambil, ada kata ambil lidah, ada kata ekor, wallahu a'lam, yang penting ambil anggota lembu tu pukul atas si mati tap. Apa jadi? Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Bila dipukul si mati tu celak mata. Nih, mamak nih, pukul aku. Habis cerita. Boleh mana orang hidup, orang mati boleh hidup balik. Dalil yang ketiga surah Al-Baqarah ayat 243. Tulis ayat 243. Iaitu kaum yang keluar dari kampung mereka kerana takutkan mati. Dia lari daripada kampung takut mati. Allah SWT matikan mereka semua, kemudian menghidupkannya semula. Tengok ayat ni. Ayat 1243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Wa qala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha lazu fadlin 'alan nas. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kamu tengoklah orang yang keluar daripada kampung halaman dia kerana wahum uluf, beribu lagi. Kerana takut mati. Tak apa tengah jalan, faqala lahumullahu mutu, kata, "Hei, mati semua." Habis mati berkelimpangan. Apa dia makna berkelimpangan? Bekala letih habis. Goli batni habis. Summa ahyahum, Allah hidup balik mereka. Hidup balik. Itu dalil yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ayat 259. Ayat 259. Ayat 259. Dan orang yang melalui sebuah kampung yang telah binasa. Tadi dia lari, dia mati. Ini dia lalu di sebuah kampung. Kampung itu sudah terbiar mati habis orang. Dia berkata bagaimana Allah akan membina semula negeri ini. Lalu Allah Ta'ala mematikannya selama 100 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkannya semula sebagai bukti
kepada dirinya bahawa Allah berkuasa menghidup dan mematikan. Tengok ayat 259. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah. Panjanglah dia ayat ni. Tuan-tuan tengoklah. Jadi bila dia tengok, dia mikir macam mana Tuhan nak hidup balik. Orang sudah mati, Allah Ta'ala mati dia 100 tahun. Lepas tu bila sedar balik, Tuhan kata, mu tengok makananmu, bekalanmu tu, airmu. Tak usah. Maknanya kopi yang dia minum tu, masih pekat situ lagi lah. Cerita kopi. Ya. Dan himar dia. Wanzur ila himarika. Mu tengok pada dongkimu. Dongki ni kata ulai habis dah. Kemudian Allah Ta'ala hidup balik. Ini dalil bukti. Yang kelima, surah Al-Baqarah ayat 260. Kisah 4 ekor burung yang dicincang oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian dihidupkan semula. Nabi Ibrahim hidup semula. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim kata, ya Rabbi, macam mana engkau hidupkan orang mati? Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tuhan tanya dia, Ibrahim, mu tak percaya ke? Percaya. Tapi aku nak tenang hati ni. Nak suruh mantap lagi dia punya pegangan. Qala fakhuz arba'atan minat tayri summa du'uhun fasurhunna ilayka summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Allah kata, Ibrahim, mu nak bukti ke? Nak. Pergi ambil 4 ekor burung, kamu cincang. Cincang, gaul sekali. Ambil burung satu tompok, letak atas bukit ni, letak atas bukit. Lepas tu kamu dia memanggil. Bila panggil, burung tu terbang. Mari. Allahu Akbar. Apa nak kata? Jadi para imam itu semua itu dalam surah Al-Baqarah baru tu. Kalau kita nak cari surah lain, banyak lagi. Kisah macam mana. Yang pentingnya, itulah bukti-bukti yang sudah jelas. Cuma ilmu, bila kita belajar ilmu tadabbur, beginilah analisa yang perlu kita buat supaya kita dapat menjiwai, merasai kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla ke atas makhluk-makhluknya, insya-Allah. Baiklah, dalil akli. Tadi dalil syar'i. Ini dalil akal pula macam mana? Dalil akal yang boleh diambil dari 2 aspek berikut. Yang pertama, bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan langit, bumi dan semua ini, semua isi kandungannya dengan tidak ada contoh. Tuhan boleh buat langit asal tak ada contoh. Allah SWT yang berkuasa menciptanya buat pertama kali, tentu tidak lemah untuk mengulangnya sekali lagi. Boleh apa? Dia boleh buat pertama kali, yang kedua boleh juga. Lagi mudah. Dalil akli yang kedua, bumi yang telah mati kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ke atasnya hujan, maka ia bergerak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang indah, maka Allah yang berkuasa menghidupkannya selepas mati. Berkuasa pula menghidupkan manusia yang telah mati. Pelik apa ni kuasa Allah SWT. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah dulu. Kelima perhimpunan dan perhitungan ini panjang, insya-Allah kita sambung lagi dalam CD yang akan datang sebelum Ramadan ataupun selepasnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada majlis ilmu yang kita belajar ini biiznillah azza wa jalla. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang kita tengok kalau ada sesi perbincangan. Moderator boleh tengok ada soalan atau tidak. Kalau tak ada, kita tamatkan dia. Baik. Baik, terima kasih jazakallah khair kepada Datuk Abu Anas atas sesi pengajian kitab Rukun Iman sebentar tadi. Mudah-mudahan kita perolehi manfaat dan kita bertindak atas ilmu-ilmu
dan ditransformasikan sebagai amalan-amalan kita. Dan hadirin dan hadirat sekalian, jika ada sebarang persoalan seperti biasa, kita buka di ruangan chat bagi penonton di Zoom. Jika tak ada, begitulah kualiti seorang tenaga pengajar yang telah memahamkan kesemuanya dengan baik sehingga tiada soalan yang berbangkit tu. Baiklah. Baik. Subhanakallah la ilaha illa anta. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kita berjumpa pada pengajian yang akan datang, insya-Allah nantikan saja pengumumannya. Terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Datuk, juga hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.